Oke, selamat datang semua Atomin dan selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa baik. Ya, Luar luar biasa, biasa baik. Pak. Luar biasa baik. Luar Oke, biasa. jadi ya thank you. Oke, jadi malam ini Sama baik. sesi malam ini adalah sesi perkongsian tim kami. Jadi tajuk pada malam ini adalah macam mana kita nak meningkatkan kemahiran kepimpinan. Jadi seperti yang Mr. Chan cakap, sebenarnya bisnes Atomy dia tidak berapa kait dengan membuat jualan, membuat penghantaran, tapi lebih kepada pemimpin dan macam mana kita nak membawa tim-tim kita untuk berjaya bersama. Okay? Jadi pada malam ini untuk member baru, kalau anda adalah pertama kali join dengan sesi kita, jadi silakan tekan 1 di chat box. Jadi kami nak mengenali anda. Okay? Jadi pada malam ini special guest kami, speaker kami adalah Senior Master J.S. Lim. Beliau juga merupakan center leader di Gurun Sati Center yang di mana kami pada setiap Jumaat malam kami ada offline meeting. Jadi kalau anda berada di berdekatan dengan kawasan Gurun, silakan join kami. Okay? Jadi tanpa membuangkan masa, saya ingin mempersilakan Senior Master Mr. J.S. Lim untuk memberi sedikit perkongsian tentang macam mana kita nak meningkatkan kemahiran kepimpinan kita. Okay? Silakan Mr. Lim. Ya, terima kasih Yam. Boleh dengar tak? Boleh ya? Okey. Tadi Yam ada beritahu kan, sesiapa yang first time atau pertama kali join sesi ini, tolong tekan 1 boleh tak? Kita nak tahu sama ada anda semua orang baru kah ataupun sudah lama member lama. Itu tak ada apa, kita cuma nak tahu saja. Okey. So selamat petang, selamat sejahtera dan selamat datang ya ke sesi saya hari ini. Tajuk hari ini adalah sangat penting bagi kita sebab seperti mana yang selalu anda maklum Atomy ini, bisnes Atomy ini dia merupakan satu bisnes berkumpulan. Ya, untuk anda tahu kan kita nak menjana pendapatan pasif kan. So menjana pendapatan pasif dia tidak boleh bergantung kepada kita seorang sendiri. Kalau dia bergantung kepada kita seorang sendiri yang membuat bisnes ini, dia adalah pendapatan aktif ya. Ya, so untuk itu kalau kita nak katakan nak bina satu kumpulan, yang penting kepimpinan ya. Kuasa kepimpinan adalah sangat penting. So saya tengok hari ini kita ada seorang member baru, tapi saya tak tahu nama. Dia sana dia tulis Lermi C15. Tak apalah. Tapi kalau boleh tolong bagi tahu nama lah ya. So saya mengucapkan selamat datang kepada sesi hari ini ya, kepada yang yang baru. So kita tanpa meluangkan masa kita start lah. Kita mulakan sesi kita hari ini ya. Okey, so saya ingin sharekan slide saya. Boleh nampak tak? Boleh ya? Ya, so kepada leader-leader sekalian Atomian, kalau anda leader-leader kalau boleh tolong buka kamera, supaya kita boleh nampak satu sama lain. Okey. So saya mulakan kepimpinan. Kepimpinan adalah sangat penting untuk macam tadi saya cakapkan untuk membina satu kumpulan lah. Okey.
So sebagaimana saya selalu tanya kawan-kawan saya atau leader-leader saya, bagaimanakah anda memandang diri anda pada 3 hingga 5 tahun yang akan datang? Ya, ataupun apakah yang anda idamkan, apakah yang anda expect demi kehidupan anda pada 3 atau 5 tahun yang akan datang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya rasa bukan 3 atau 5 tahun. Saya rasa lagi 1 hingga 2 tahun kita kebesaran kita akan mengalami ekonomi krisis, ekonomi meleset. So adakah anda bersedia? Adakah anda sudah bersedia untuk mengatasi atau mengalami kali ini, ya, krisis kali ini, ya? So untuk itu anda kena tahu, itulah sebabnya kita seorang pemimpin, dia kena ada satu impian, dia kena ada impian. Impian itu adalah sangat penting. Dan seorang pemimpin yang tiada impian tidak berupaya untuk memimpin. Kenapa saya cakap begitu, ya? Saya cakap begitu kerana sebelum tu saya bagi tahu satu cerita kapten seorang kapal terbang, pilot. So tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, bayangkan sekarang anda telah menduduki pesawat, kapal terbang, pesawat, dan pesawat sudah berlepas ke udara. So selepas berlepas, so anda akan dengar kapten bercakap. Kapten dia kata, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. So saya adalah kapten anda untuk pesawat ini, nama saya JS Lim, dan saya nak bagi tahu anda pesawat kali ini dia terbang berapa tinggi daripada muka bumi, saya tak tahu. Pesawat ini dia nak menuju ke mana pun saya tak tahu. Dan minyak untuk pesawat ini kan boleh terbang berapa lama lagi pun saya tak tahu. So sekian, terima kasih. So kalau anda dengar kapten pesawat tu dia mengatakan demikian kan, apakah anda akan buat? Apakah perbuatan anda seterusnya? Kalau bagi saya terus cari parachute kan. Kalau boleh kita nak lompat, nak keluarkan daripada pesawat itu, betul tak? So kalau betul, tolong tekan 2 bagi saya, boleh tak? Kalau betul, kita nak keluar daripada pesawat itu sebab kita tak tahu bilakah pesawat itu akan meletup, bilakah dia akan jatuh, sebab memang kita tak tahu, dia tak tentu arah. Okey, so begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau seorang pemimpin, dia ibaratkan seorang julu terbang, seorang kapten. Dan kalau pemimpin anda, dia kata, bila saya ada impian, saya nak beli rumah besar, saya nak beli kereta besar, saya nak isteri besar. Bukan, isteri tak besar. Bergurau saja. Okey, so kita nakkan semua barang ini, tetapi kalau kita nak menjana pendapatan yang lumayan kan, untuk kita mendapat financial free, untuk kita mendapat masa yang free, tetapi kita tidak boleh melalaikan daripada satu kenyataan, iaitu menjadi seorang sales master di Atomi. Kerana kita menjadi seorang sales master atau auto sales master, barulah kita boleh mendapat pendapatan pasif. Betul tak? So untuk itu, kita kena adakan satu impian. Bila kita, matlamat kita ialah kita nak jadi auto sales master. Dan bilakah kita akan jadi auto sales master? Bila? Masa itu. Ya, masa itu adalah sangat penting. So kalau seseorang pemimpin, dia tidak ada satu jadual waktu bila dia nak capai sales master. Ya, bila dia nak capai auto sales master, maka dia orang-orang di bawah dia akan ikut dia tak? Orang-orang di bawah dia tak akan ikut dia. Sebab apa? Sebab kalau mereka tidak tahu, sedangkan pemimpin pun tak tahu bila nak naik sales master, ini kan kita ada semangat jadi sales master, tapi bilakah kita akan jadi? Betul tak? So sebab itulah kalau anda boleh nampak, semakin lama ada ramai pemimpin, ramai leader, ramai orang yang buat bisnes di Atomi ini, mereka tidak tahu
mereka tidak tahu kepentingan buat impian, buat visi, ya, yang mereka yang ada ni. Kalau mereka tidak ada, maka mereka tidak mereka boleh nampak downline mereka akan lompat keluar, lompat daripada pesawat ideal. So anda boleh nampaklah ramai orang nanti akan tinggalkan anda kerana anda tidak mempunyai satu impian, ya, dan tidak mempunyai satu jadual waktu untuk mencapaikan impian anda. Ya, so ini sangat kasihan. Sebab itu saya katakan memang ini satu kenyataan yang betul. Saya memang pernah menghadapi masalah ini, ya, kerana seorang daripada leader saya pada suatu hari dia telefon saya dengan sangat cemas. Dia kata, JS Lim, tak, saya sekarang risau lah. Saya kata, kenapa? Dia kata sebab downline dia nak bagi tahu kat dia nak fight sales master pada 6 bulan yang akan datang. Tapi dia cakap, tapi saya belum sedia lagi. Saya belum sedia lagi, tetapi downline saya sudah nak jadi sales master. So macam mana? Dia pun tak tahu macam mana. So saya bagi tahu kat dia, kalau anda mempunyai fikiran macam ini, kalau anda ada kelakuan macam ini, maka downline anda tu kan dia akan tinggalkan anda. So kalau anda ingatlah, seseorang pemimpin yang tiada impian tu kan tidak berupaya untuk memimpin pasukan dia. Ini adalah satu benda yang kita mesti ingatlah. So tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Atomian sekalian, tolong, ya, tuliskan impian anda. Tolong habiskan life scenario, buku biru kan, life scenario anda, ya. Dan tuliskan, kalau sesiapa yang belum capai auto sales master atau sales master, tolong tuliskan masa, ya. Bagi satu jadual waktu dan satu impian kepada anda, matlamat kepada anda untuk menjadi auto sales master. So untuk itu saya ada di sini saya ada sedikit panduan untuk kita buatkan kita punya impian kita lah. So saya katakan 6F lah dengan 1M lah. 6M, 1M. Ini F ni memang banyak lagi, tapi saya pilih yang penting lah. Yang pertama ni feeling. Feeling ni perasaan ataupun sumbangan. Perasaannya kita rasa gembira, perasaan kita rasa puas hati bila kita buat sumbangan. Ya. So yang kedua, impian yang kedua untuk keluarga kita. Untuk orang yang tersayang kita, untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak kita, ya. Kita nak bagikan mereka kehidupan yang macam mana, kita nak berikan mereka apa, kita nak hadiahkan mereka apa. Dan yang ketiga, financial, itu kewangan. Kita kena capai financial free. Jadi apa yang ini adalah satu impian bagi kita juga. Dan seterusnya kesihatan. Bukan saja kita nak kewangan, nak financial free, tapi kita pun nak kesihatan kita free. Ya, kesihatan kita bebas daripada penyakit dan juga freedom, kebebasan masa dan wang, kebebasan daripada masa. Sebab kita tahu kan ada orang yang dia memang kaya tetapi dia tak ada masa. Itu sangat kasihan. Walaupun dia pandai menjana pendapatan, pandai pergi cari makan, tapi dia tak ada masanya. So kita tak mau kehidupan macam itu. Kita nakkan duit pun ada, bebas, kesihatan bebas dan masa bebas, dan yang seterusnya fun, iaitu keseronokan, ya. So kita bukan nak hidup kerana nak kerja saja, nak kerjakan pendapatan saja. Kita juga nak hidup untuk selesa, untuk keseronokan, ya. So kita akan pergi makan angin lah, semua inilah. So ini adalah benda yang panduan kita untuk buatkan impian kita. Tapi dengan impian ini, ingatlah kita kait balik dengan, kalau kita nak jadikan impian ini satu kenyataan, yang penting kalau kita di Atomi ni kan, Atomi dia boleh bantu kita mencapai impian-impian ini dengan bisnes Atomi. Jadi anda mestilah ikut bisnes Atomi, ya. Jadi kalau anda mempunyai impian ini semua kan, anda tahu sebab kenapa anda nak buat Atomi. Bukan macam orang lain kan. Bukan macam orang lain, dia tak ada impian, dia tak ada apa. Ya, apply panggil buat, dia buatlah. Apply kata stop, dia stop lah. Orang tak panggil, dia tak buat. Orang panggil, dia buat.
panggil pergi cari orang pun, sponsor pun. Kalau dipanggil dia baru buat, kalau tak panggil dia tak buat. Itu tak boleh ya. Kalau anda ada impian, anda tahu apa yang anda nak, jadi anda baru boleh berusaha. Dan ini adalah satu self motivation. Apa maksud self motivation? Ini adalah satu dorongan atau gerakan untuk diri sendiri untuk memaju ke depan dan ke depan. Ya. Okey, so ini adalah 6F dan yang penting M ini, M. M ini maknanya more. More maknanya lebih. Lebih apa? Lebih banyak membantu, lebih banyak hasil. Ingatlah, bukan saja kita nak buat impian ini, tapi kita nak bantu rakan-rakan di rangkaian kita. Kita nak bantu rakan-rakan downline kita ni semua untuk mencapai impian ini juga. Untuk mencapai sales master juga. So kalau anda lebih banyak membantu, akan dapat lebih banyak hasil. Itu maksud dia. So alright, so ini adalah yang pertama. So pertama untuk seorang untuk leadership ini, untuk kepimpinan ini, kuasa kepimpinan, yang pertama ingatlah, kita mesti ada satu impian, kita mesti buat vision, buat visi kita. Okey? Dan yang kedua, apa yang kita kena buat? Kita kena tambah nilai. Untuk orang yang nak ikut kita kan, dia ikut kita sebab kita ada nilai. Nilai untuk apa? Nilai untuk menyelesaikan masalah mereka. Nilai untuk menyelesaikan masalah mereka ya. So sebab anda boleh tahu saya pernah jumpa ramai orang Atomi kan. Apa mereka buat dah? Mereka tidak kisah, mereka tidak mau ambil tahu juga masalah downline mereka. Apa yang mereka buat mereka okey, ada masalah, okey, you boleh jumpa upline saya kah? Oh, upline saya siapa? Mr. Yam you direct jumpa Mr. Yam lah, you ada apa-apa masalah. So kalau anda buat demikian anda sudah bypass anda sendiri tahu. Anda tidak boleh belajar macam mana nak menyelesaikan masalah. Masalah yang ada pada downline kita kan. Kita panggil dia jumpa upline kita dan kita tak belajar macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi anda tiada nilai bagi downline anda. So kalau anda nak dapat respect, nak dapat kehormatan, kepujian daripada downline kita, ingatlah kita kena belajar untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan kalau kita dapat belajar, kalau kita dapat menyelesaikan masalah mereka, kita akan mendapat keyakinan dan kita boleh menguasai kita punya grup sebab mereka sudah ada satu keyakinan pada diri kita dan mereka memang hormat kita ya, sebab kita dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi inilah yang kita boleh menguasai kumpulan kita dan kita pun senang untuk ajak. Kalau kita tak buat ini, kita buka kelas apa, tak ada orang nak masuk, tak ada orang nak datang sebab tak ada nilai orang kata. Ya, so ini kena buatlah supaya kita dapat keyakinan, menguasai dan mengajar. Dan nilai anda, ingatlah di sini ya, nilai anda akan tambah bukan kerana kita beri PV, beri orang. Setengah orang kata saya bagi PV, saya bagi orang dekat downline saya. Itu tak penting. Itu tak penting bagi mereka sebab mereka nak jalankan bisnes ini. So mereka nak kita bantu dia untuk menyelesaikan masalah dia. Masalah mereka selalunya mereka susah lah nak pergi sponsor orang kan, nak pergi buat demo kan. So ini semua kita kena selesaikan masalah mereka. Alright, so ini nombor 2, tambahkan nilai. So seterusnya ini yang penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu cara kita nak sebagai seorang pemimpin, kita kena perkembangkan tim kita atau pasukan kita. So dia ada 4 benda yang kita kena ingat. Yang pertama, menemani. Kita kena menemani orang-orang yang baru masuk kan. Orang yang baru masuk jangan panggil dia pergi buat jualan lah, jangan panggil dia pergi buat sponsor lagi ya. Ya, kita sepatutnya apa yang kita kena buat? Kita kena panggil dia masuk mesyuarat, masuk meeting kita. Belajar dulu. Bagi dia dengar dulu. Sebab tu saya selalu bagi tahu kepada
downline saya atau orang baru saya kan, saya kata kalau anda sudah buat keputusan anda nak jalankan bisnes ini ya, anda mesti ingat yang pertama kena datang meeting. Sebab datang mesyuarat adalah satu-satunya cara untuk mengekalkan semangat anda, semangat yang panas anda ya. Kalau anda tak datang meeting, anda mungkin akan jadi sejuk balik. So kepanasan kita tu tak boleh sejuk So kita kena sentiasa masuk meeting. Walaupun tak kisah kita tahu buat ke tak tahu buat, kita tak tahu pergi buat sponsor ataupun tak ada orang lagi, tak ada apa pun, tak apa, itu tak penting. Yang penting masuk meeting dulu, belajar dulu. Anda kalau tak tahu boleh belajar, tak tahu macam mana buat appointment boleh belajar, tak tahu macam mana nak check up boleh belajar, semua boleh belajar. Ya, tapi mesyuarat kena masuk, kekalkan semangat kita. Itu yang penting. So, untuk itu bukan dia nak kekal, tapi kita sebagai seorang pemimpin kita kena bantu dia, kita kena temankan dia masuk mesyuarat. So yang nombor 2, menggunakan produk Atomy ini tak payah cakap lah. Selalu orang kata, dia gunakan produk, kenapa saya kena temani dia? Bukan temani dia macam mana lah, teman dia macam kita macam follow up dia lah. Kalau dia gunakan barangan Atomy kan, so tanya dia macam mana pengalaman dia. Selepas guna ada kesan tak? Apa kesan kebaikan? Bagi dia cerita. Bila anda tanya dia, bagi dia cerita kan, ini ibarat anda telah train dia untuk buat produk perkongsian barang-barangan. Bagi dia cakap banyak-banyak kali dia cakap, so dia sudah pandai macam mana nak buat perkongsian. So supaya nanti dia keluar, dia pergi jumpa kawan-kawan dia, pergi jumpa sanak saudara dia, dia boleh pergi buat ceritakan perkongsian produk kita. Ya, tetapi sebelum itu kita kena teman dia dulu ya, dan buat senarai nama dan buat persembahan. Senarai nama buat dulu. Temankan dia macam mana buat. Ada orang kata saya tak ada kawan. Tak ada kawan tak apa, kita boleh tengok kita punya contact list, macam-macam kita boleh dapat dengan member, memperkenalkan member sanak saudara kita, kawan-kawan kita tulis saja nama tu. Ya, dan seterusnya yang nombor 2, sebagai seorang pemimpin untuk mengembangkan pasukan anda, selepas orang baru tu dia sudah belajar kan, anda tunjuk ajak dia. Kenapa? Anda kena mengetahui kekuatan dan kehendak orang baru ini. Mengetahui kekuatan dan kehendak dia ya. So sebab apa? Sebab bukan semua orang dia nak buat bisnes. Ada orang dia nak jadi pengguna saja. Kalau orang nak jadi pengguna, itu pun baik untuk kita sebab dalam rangkaian kita perlukan pengguna-pengguna yang setia, product lover ya, auto consumer. So kalau dia nak jadi pengguna saja, anda selalu pergi kacau-kacau dia, nanti dia hilang terus, dia tak mau dengar phone anda, itu lagi teruk ya. So ingatlah, kena tahu kehendak dia. Kalau dia kata dia nak guna produk saja, tak apa, bagi dia guna dulu. Kita follow up, bagi dia guna dulu. Dan kita kena ketahui kekuatan dia. Kekuatan dia dan baru kita boleh aturkan strategi. Strategi apa? Macam hari ini, kawan, kata contohlah, kita punya siapa? Kawan kita kan. Kawan kita kalau dia suka, kalau kita pergi macam, kita pergi karaoke kan, orang tu dia suka nyanyi, dia pegang itu mic, dia tak mau lepasnya. Ada tak orang macam tu? Orang ini dia suka buat persembahannya. Jadi kalau anda ada kawan macam ini, kekuatan dia memang dia nak buat persembahan, bagi dia buat produk, bagi dia cakap marketing plan. Ajak dia cakap marketing plan, ajak dia cakap strategi. Kita aturkan strategi bagi dia. Kalau orang itu dia suka kecantikan, panggil dia cakap tentang kosmetik, skincare. Kalau orang itu suri rumah tangga pun expert untuk barang-barang keperluan harian, panggil dia buat
produk demo untuk barang-barang keperluan harian. Jadi itulah sebelum kita mula, kita kena kaji betul-betul, kita kena ketahui kekuatan kita punya downline semua supaya mereka boleh jadi satu tim. So tunjukkan cara yang sesuai. Di sini saya nak mengatakan kepada rakan-rakan Atomian di sini kita cuma ada ingat tiada cara yang paling baik. Cuma ada cara yang paling sesuai di Atomi. Sebab apa? Sebab ada orang dia lebih selesa, dia lebih suka untuk membuat produk sharing. Dia gunakan dorongan pengguna. Dorongan pengguna tu maknanya dia suka cakap tentang produk kita. Jadi dia pun boleh buat, panggil dia cakap produk saja, boleh. Ataupun dorongan bisnes. Ada orang yang dia tak suka cakap produk, tapi dia suka cakap bisnesnya. So pun boleh. So ini adalah satu benda yang sangat baik untuk kumpulan kita lah. Kalau kita boleh gabungkan macam tadi saya cakapkan, orang yang boleh tahu cuci muka, skincare ya, orang yang boleh demo itu produk itu barang-barang keperluan harian, orang yang boleh cakap marketing plan, line system, gabungkan mereka sekali. Sekiranya kalau anda bayangkan kalau anda buat home party anda bawa 3 orang ni pergi sudah komplit lah. Sudah sangat cukup lah. Ada orang yang boleh cakap marketing plan, ada orang yang boleh buat demo produk, ada orang yang boleh buat cuci muka, semua ada. No, so ingatlah bagi downline kita jangan cakap you tak boleh you ini bukanlah. Tengok kekuatan dia, tengok kehendak dia dan kita akan bagi tahu dia. Kalau anda sukakan produk, anda boleh buat dorongan pengguna. Gunakan cara dorongan pengguna. Ya, kalau anda sukakan bisnes, nak buat persembahan, gunakan dorongan bisnes. Itu pun boleh. Ya, so saya nak menegaskan sekali lagi, tak ada cara yang paling bagus, cuma ada cara yang paling sesuai untuk individu sendiri. Alright, so yang nombor 3, mengambil berat. Mengambil berat. Untuk mengembangkan pasukan kita kena sentiasa mengambil berat tentang rangkaian kita, perkembangan rangkaian kita. Sebab kita nak tahu rangkaian kita dia sudah jadi besar kan? Ada ramai orang masuk tak? Orang yang ada leader masuk tak? Atau ada berapa banyak orang consumer? Ya, so daripada itu kita buat kelas-kelas untuk melatih leader-leader, membuat duplikasi, ajak mereka macam mana cakap, ajak mereka macam mana buat produk demo yang senang, ajak mereka macam mana pergi buat skincare, cuci muka. Kita buat latihan bagi leader-leader. Dan yang penting sekali yang nombor 3, line edge. Di sini saya nak tanyalah, ada siapa di leader-leader di sini sentiasa selalu tengok dia punya line edge? Ada tak? Ada, tolong tekan 3 bagi saya. Ada tengok line edge ataupun tak tengok line edge-nya? Oh, semua tak tengok line edge. So ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Anda semua kena tengok line edge sebab anda kena pastikan orang di bawah anda dia mengikut line edge yang betul. Dia buat placement yang betul. Kalau placement dia buat salah, nanti akan jadi masalah besar. Sebab itu saya bagi tahu pengalaman saya lah. Baru-baru ini pun downline saya di luar negara mempunyai masalah macam ni ya. Dia 2 orang bersaudara. So dia diletakkan di tempat di line yang tak betul ya. Bukan di main line ya. So pada permulaan dia kata tak apa, dia bersaudara. Tapi bila gaduh kan, dia marah satu dunia. Semua upline pun dia marah. Dia cakap kenapa lah tak bagi tahu inilah itulah. Padahal kita sudah bagi tahu. Ya, so ingatlah line edge anda kena tengok sentiasa tengok. Ada satu lagi ada lagi juga ramai downline kita yang dia suka komplain dia tak tengok sendiri dia punya line edge. Tapi nanti sudah expired, dia telefon, dia marah. Dia kata, kenapa tak tengok line edge saya? Kenapa saya punya member sudah expired? Ada pun orang macam ni. So,
sebagai seorang pemimpin, anda kena sentiasa tengok line edge anda betul tak betul. Anda kena sentiasa tengok, jaga-jaga line edge anda. Itu sangat penting. So buka kita, tahu kan macam mana tengok kita punya line edge kan? Buka kita punya, masuk kita punya web. Di web kita tulis, pilih office, lepas tu pilih line edge dan anda boleh tengok line edge anda. Itu kumpulan-kumpulan anda lah. So tolonglah ambil berat tentang you punya line edge. Ini sangat penting. Okay, so saya tengok tadi 3 punya, 1, 2, 3. Tak banyak orang tengok line edge. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ingin membuat bisnes ini, anda kena tengok line edge anda ya. Jangan main-main ini ya. Alright, so okay. Nombor 4, follow up. Itu ataupun tindakan susulan. Tindakan susulan, follow up. So follow up ini kita kena follow up apa? Macam kita sudah melatih kita punya leader-leader lah. Sebenarnya kita melatih kita punya orang semua lah untuk pergi nak buat produk demo, pergi buat produk demo, nak cakap marketing plan, pergi cakap marketing plan. Kita sudah buat ini semua. Lepas tu kita kena pastikan bila kita follow up dengan orang-orang ini, kena pastikan yang siapa tu dia akan jadi leader. Sebab mereka boleh tahu mereka nak belajar tapi mereka tidak bersedia lagi. Ataupun mereka tidak ada keazaman yang kuat untuk mendapat pendapatan atau menjana pendapatan di platform Atomi lagi. Tiada keazaman yang kuat. So itu kita bukan tinggal mereka. Kita tahulah. Kita ambil, kita cari orang yang keazaman yang kuat, yang betul-betul nak jadi leader. Bukan itu saja, dia juga mampu belajar. Dia sentiasa boleh belajar. Dia boleh dengar kita cakap, boleh dengar kadang-kadang teguran sikit lah. Kadang-kadang kita nak bagi dia suggestion sikit kan. So dia boleh mampu belajar dan boleh bekerja sama dengan kita. Baru dia boleh. Sebab ada orang dia masuk member, dia kata tak mau, saya mau ikut, saya main upline saja. Saya main upline itu siapa? Sapawi, saya mau ikut Sapawi, saya lain saya tak mau ikut. So dia tak mau bekerja sama dengan upline dengan orang lain kan. So itu orang dia memang susah sikit. So cari orang betul-betul ada keazaman, betul-betul boleh bekerja sama ya. Orang macam itu kita nak jadikan dia leader kita. Nak jadikan dia leader. So kena pasti leader dulu dan sentiasa awasi dan perbetulkan masalah. Masalah apa? Masalah yang tadi saya cakap lah. Masalah macam-macam lah. Yang penting tu line edge lah. Jangan bagi dia suka-suka buat placement. Nanti buat placement yang salah. Dan yang penting sekali, ini last ni yang penting, tugasan leader. Kalau anda dapat seorang leader yang dia memang mau, memang dia punya keazaman dia mau, so anda kena tengok dia punya progress, follow up progress dia. Maknanya dia mesti kena bantu dia untuk buat impian dia dan buatkan jadual waktu bila dia nak naik sales master. Tak kisahlah kita kata 6 bulan ke 1 tahun pun tak apa, ya. Buatkan jadual itu dan kita tengok progress dia. Kalau misal kata kalau saya nak jadi sales master pada 6 bulan, so saya kena buat apa? Bulan pertama saya kena cari berapa orang, buat challenge, saya kena dapat berapa leader, lepas tu saya kena buat apa? Dia ada matlamat, dia ada small goal dia. So tengoklah progress dia boleh capai tak. Satu bulan matching 1 kali, sampai 1 bulan matching 2 kali. Maknanya 2 minggu matching sekali. Lepas tu 2 minggu matching 2 kali. Itulah progress dia. Dan kita kena buat checklist. Checklist untuk apa dah? Checklist untuk bagi dia macam tadi saya cakapkan kekuatan dia. Dia sudah tahu cakap marketing plan tak? Dia sudah tahu persembahkan kita punya line edge tak? Dia sudah boleh ya. Sebab kalau leader dia kena boleh buat ini, baru kita boleh duplicatekan bagi dia. Kalau leader ni dia ada datang meeting tak? Jangan nanti dia panggil orang datang meeting, dia sendiri tak datang. Mana boleh kan? So leader-leader ini kita kena pastikan dan checklist ni sangat penting. Apakah kekuatan dia? Macam mana dia nak jadi? Macam mana dia nak jalankan bisnes ini? Kekuatan dia di mana?
So tuliskan di checklist. Ini orang dia pandai apa. Ya, so benda yang dia kelemahan dia tu kita boleh cover lah. Macam orang ni dia suka cakap produk tapi dia tak pandai buat marketing plan itu semua kan. Tak pandai buat persembahan marketing plan. Kita boleh bantu dia dan kita kena train dia bagi dia pandai cakap marketing plan. Ya, so inilah yang kita nak follow up. Ya, so untuk memperkembangkan pasukan kita, kita kena tahu 4 benda ini ya. So sebagai seorang leader, kita tak boleh duduk saja dan tunggu pasukan kita kembang. Kita kena buat kita kena usaha supaya pasukan kita boleh berkembang. So oleh itu saya ada yang last kali, yang ini kita adakan satu prinsip pemimpin. Prinsip pemimpin saya adakan care, C-A-R-E, care. Maknanya ambil berat. Ya, so ambil berat ni yang pertama, C ini adalah karakter. Karakter adalah satu watak. Watak itu apa? Kita kena mainkan watak kita. Ya, sebagai seorang pemimpin, yang penting mesti yakin dan tenang dalam apa jua keadaan. Dalam apa-apa keadaan pun. Ya, walaupun orang gaduh kan apa-apa kan, kita kena tenang. Dan kita tak boleh buat statement yang tak betul. Kita kena sebagai seorang pemimpin, kita kena adil. Dan kita kena yakin apa yang kita buat. So anda kena jadi seorang pemimpin, watak anda kena betul. Jangan nanti orang duk gaduh, anda pun campur sekali gaduh. Itu nanti semua line anda sudah habis. Semua you punya downline semua lompat, lompat daripada pesawat anda. Okay, so watak itu sangat penting ya. Anda kena mainkan satu watak yang adil, yang yakin, yang tenang, supaya downline anda boleh berpandu kepada anda. Kalau mereka ada apa masalah, kalau anda mereka mempunyai apa-apa kesalahan faham apa, mereka akan boleh mengadu pada anda. Ya. So yang kedua, accountability. Nombor 2 A itu accountability, iaitu tanggungjawab. Tanggungjawab. So prinsip nombor 2 ini tanggungjawab. So ingatlah, kita kena pegangkan prinsip ini, iaitu tanggungjawab kita. Kelajuan tim saya adalah kelajuan saya. Apa maksud itu? So kalau tim saya dia boleh jalan dengan cepat, dia boleh berkembang dengan cepat, kalau lambatkah itu terpulang pada saya. Bukan terpulang pada saya punya upline atau saya punya downline. Selalu orang dia buat komplain, dia kata tim saya tak boleh jalan sebab saya punya upline tak bagi orang, atau saya punya downline tak cari orang. Itu semua salah. Kalau tim anda tak boleh berkembang, itu mesti ada sesuatu yang tak kena dengan apa yang anda buat, sebab anda yang bawa masuk tim-tim anda yang pergi sponsor orang-orang di bawah anda. Faham tak? Jadi kalau anda sponsor mereka masuk, kalau anda buat sesuatu yang tak betul, mereka akan ikut. Ini kalau dia kata anda buat, dan kalau macam saya buat, nanti saya stop, nanti saya buat, nanti saya stop. So downline kita pun akan ikutlah. Dia tengok, ini JS Lim dia kata pergi meeting, tapi dia sudah tak pergi meeting lah. So dia pun tak pergilah. Dia kata nak pergi cari orang, nak buat sponsor. Tapi dia tak buat sponsor lah. So dia downline pun tak buat lah. So kelajuan tim kita memang sangat penting. Ini kita panggil monkey see, monkey do lah. Dia memang berbantu dengan kita. Dia memang bergantung pada kelajuan kita. Dan pencapaian tim adalah pencapaian saya. Ingatlah, ini saya tulis saya lah, supaya anda pun boleh baca. Tiap-tiap hari anda boleh baca. Ini prinsip saya. Kelajuan tim saya adalah kelajuan saya. Pencapaian tim adalah pencapaian saya. Ya, pencapaian. Apa-apa pencapaian pun kerana saya. So kerana itu, oleh itu saya kena mengadakan suasana yang baik. Suasana yang baik. Apa dia? Suasana yang baik. Maksudnya dalam untuk menjalankan bisnes Atomi ni kan, kita kena gunakan suasana yang baik. Sebab ada juga itu downline kan, dia komplain, dia cakap, saya buat Atomi banyak tension, banyak pressure.
So saya pun tak tahu kenapa pressure. Atomi, kita buat Atomi dengan senang hati sebab Atomi tak panggil kita buat jualan. Atomi kita tak panggil kita buat pembelian penghantaran. Atomi tak panggil kita buat monthly maintenance tiap-tiap bulan kena jual sekian amount. Tak ada semua ini. Jadi kenapa kita buat Atomi kita rasa ada tekanan. Saya pun tak tahu kecuali upline atau anda bagi tekanan kepada downline anda. Jadi tolong jangan mengadakan suasana yang baik yang harmoni, yang istimewa bagi downline kita supaya dia datang menceburi, dia gabung dengan kita, dia buat bisnes, buat Atomi bersama-sama kita, dia rasa seronok, dia rasa gembira. Kita maukan suasana macam ni. Ya. So ini tanggungjawab kita ya, dan tanggungjawab kita yang nombor 2, ingatlah untuk mencapai untuk pencapaian tim kita kan, meminjam segala tenaga yang ada untuk membantu tim. Tak kisahlah kita punya upline kan siapa-siapa kan, kalau dia boleh bantu kita, kita minta bantuan daripada dia. Faham tak? So segala-galanya tenaga yang ada yang kita boleh pinjam untuk membantu tim kita. Contohnya juga kalau saya downline saya bagi satu masalah yang saya tak tahu selesai so saya kena cari orang yang tahu, pinjam kuasa dia untuk tolong menyelesaikan masalah saya. Contohlah macam itu teknikalnya saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana dia ada masalah macam mana order, saya tak tahu, so saya kena tanya Yam tolong macam mana nak order ini. Ya, so meminjam segala tenaga anda untuk membantu tim anda. Ingatlah. Dan yang ketiga itu R, C-A-R-E R tu maknanya result, maknanya hasil. Apakah hasil? Saya mengusaha dan mencipta hasil, bukan menunggu hasil. Ini semua boleh faham kan? Semua orang boleh faham kan? Saya mengusaha, saya usahakan. Dan saya cipta hasil, bukan saya tunggu. Kebanyakan orang dia masuk Atomi, dia tunggu saja. Tunggu upline panggil lah. Tak panggil, tak mau pergi meeting lah. Betul tak? Tunggulah downline jalan lah. Saya sponsor dia. Saya tunggu dia jalan. Saya sponsor siapa? Yam. Saya tunggu Yam jalan. Yam tak buat. Saya tunggu. Tunggulah. Kalau anda tunggu dan boleh berjaya, tunggulah. Tapi selalunya tak akan jadi ya. So ingat, kalau kita nakkan hasil, kita kena usaha. Kita kena usaha. Kerja kita macam kerja petani ya. Kita kena usaha, kena tanam. Tanam jagung dapat jagung. Tanam apa dapat apa ya. Kita kena usaha dan kita kena cipta hasil. Bukan kita tunggu. Tunggu tak akan jadi. Alright, so dan yang last kali itu E. E maknanya execution, iaitu pelaksanaan. Prinsip yang seterusnya ialah pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama, membolehkan tim buat apa yang saya boleh buat. Itu apa maksudnya? Maksudnya, kalau anda nak tim anda buat sesuatu kan, pastikan anda boleh buat. Jangan anda tak boleh buat, anda panggil dia buat. Itu tak akan jadi ya. Maksudnya macam tadi saya cakap lah. Kalau anda kata, tiap-tiap Jumaat kan kita ada meeting di Alilang Center kan. Panggil dia datang you kena datang tiap-tiap minggu. Tetapi tiap-tiap minggu kita tak datang. Kita tak pergi meeting. So kita tak boleh buat apa yang kita panggil. So adakah anda expect jangkakan yang downline anda boleh buat? Tak boleh juga. Contohlah kalau kita katakan kita kena tukarkan jenama-jenama lain, barang-barang keperluan harian jenama lain ke jenama Atomi. Tetapi kalau masuk rumah tengok kita masih guna Colgate lagi, Bruce Gigi Dali, macam-macam. So kalau anda tak boleh buat, adakah dia boleh buat? Kita downline kita pun dia bukan bodoh, dia akan kata JS Lim ni dia kata ubat gigi bagus tapi dia sendiri tak guna pun. Betul tak? So adakah dia boleh? Dia pun tak boleh ikut. So pelaksanaan yang pertama, buat macam teladan lah. Buat macam satu teladan. Apa yang kita nak dia buat, kita mesti boleh buat. Dan yang kedua, bantu mereka ciptakan impian
dan buatkan rancangan untuk mencapai impian. Ini penting. Bantu mereka ciptakan impian. Sebagai seorang leader, anda bukan nak training, nak buat ini semua, tapi anda kena buat prinsip, anda kena pegang kuat-kuat. Ini anda kena pastikan, kena ciptakan impian. Bagi mereka yang betul-betul, bagi mereka leader yang betul-betul macam tadi kita sudah kena pastikan, leader yang betul-betul nak keazaman yang kuat untuk menjana pendapatan di sini, tolong ciptakan, bantu mereka ciptakan impian dan buatkan rancangan untuk mencapai impian. Bukan cipta impian saja kan. Buatkan rancangan macam tadi saya cakap lah. Kalau dalam 6 bulan nak jadi sales master, yang penting first matching dulu. Lepas first matching, kena buat tiap-tiap bulan 1 kali atau 2 kali matching. Lepas tu kalau sudah capai, tiap bulan kena 4 kali matching. Setiap bulan sampai sudah 8 kali matching, anda sudah boleh jadi sales master. So buatkan ini semua rancangan ini. Ini semua rancangan, bukan kita cakap saja, bukan kita ambil dari udara ke macam mana. Kan? Kita kena buat rancangan semua. Untuk menolong mereka, ini kita kena buat. So pelaksanaan adalah sangat penting. So ini adalah prinsip seorang pemimpin, iaitu care. Pertama, saya ulang sekali lagi, watak kita kena betul, ya, watak kita. Yang kedua, accountability, tanggungjawab kita. Kita memang memikul tanggungjawab yang berat untuk membantu mereka, bukan untuk kita diri sendiri saja, tapi membantu downline kita. Dan yang ketiga, R itu result, hasil. Ingatlah, kita mengusaha dan menciptakan hasil, bukan menunggu hasil. Dan yang keempat, execution, pelaksanaan. Buat benda yang kita boleh buat, baru kita suruh dia buat. Jangan kita tak boleh buat, tapi kita suruh anak buah kita buat, downline kita buat. Itu tak boleh. Dan bantu mereka mencipta impian. Inilah yang penting. Selalu saya tengok kebanyakan downline kita kan, dia tak ada satu impian. Dia tak ada satu impian. So, jadi bila dia buat Atomi kan, nanti dia buat, nanti stop. Sebab itu, kalau dia tak ada impian, mereka ingat ini adalah satu platform yang menjana pendapatan nombor 2. Maksudnya, pendapatan nombor 2 tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Saya kerja di kilang, saya dapat gaji kilang. Itu yang penting. Ini Atomi ini second source, ini keduanya. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jangan macam ini. Kalau dia berfikiran macam ini, so dia akan buat sambil-sambil sajalah. Ada masa dia buatlah. Ataupun tengok mood lah. Kalau hari ini mood baik dia buatlah. Kalau mood tak baik dia tak buatlah. Ikut perasaan dia lah, ikut kesuka dia. Tak boleh. Kalau kita ada impian, kita tahu pun macam mana pun kita kena jalan. Itu baru kita katakan impian. So kalau anda tiada impian, tak ada impian bagi downline kita kan, downline kita pun tak tahu macam mana nak buat, tak tahu, tak ada satu semangat yang betul-betul nak buat. So impian ni sangat penting. Alright, so last kali, akhir sekali apa yang anda perlukan ialah tindakan. Setelah kita sudah bincangkan semua ini kan, yang penting, yang last kali, yang penting, tindakan. Tindakan adalah satu cara untuk kita buat duplikasi. Apa yang kita belajar tadi untuk menjadi seorang pemimpin kan. Yang pertama, kita kena buat impian supaya nanti kita nak lead kita punya line. Dan kita ada 6F, 1M. Dan lepas tu kita akan tambahkan nilai. Kita kena tolong menyelesaikan masalah bagi downline kita. Dan yang penting macam mana nak mengembangkan tim kita. Ya, ada 4 subjek Teman ni dia, tunjuk ajak, ambil berat dan follow up. Itu yang penting untuk bagi line kita kembang ya. So ini semua kita sudah belajar kan, dan kita ada prinsip CARE Lepas tu bukan itu saja, apakah yang anda perlu ialah tindakan kena start. Sesiapa yang tak ada impian, tolonglah
malam ini ya, tolong semasa nak tidur kan, tolong fikir betul-betul, buat satu keputusan Anda mesti mencapai dan buatkan satu tarikh, satu jadual waktu bila Anda nak jadi sales master, auto sales master. Buatkan tindakan ini dan tolong buatkan cabaran ini, kongsikan dengan 20 orang. Ikut law of success 30% kan, Anda akan mendapat 6 member. 6 member ni yang betul-betul nak buat. Cukuplah duplikasikan apa yang kita belajar itu tadi kan. Kepada mereka, kepada 6 member ni, dan jadikan mereka leader. Bila mereka sudah tahu kita punya leadership yang tadi yang saya cakap tu, yang kuasa kepimpinan tu, bila mereka boleh ikut cara yang kita buat untuk mengembangkan line dia, so kumpulan Anda akan membesar bersama kita ya. Kumpulan Anda akan membesar bersama Anda. Ya, so saya harapkan hari ini topik saya untuk hari ini kepimpinan saya terangkan di sini saja. Saya harapkan ini adalah pengalaman saya lah, pengalaman dan pendapat saya lah tentang nak jalankan bisnes Atomy, sebab ini adalah satu bisnes pasukan kan. So Anda mesti menjadi seorang pemimpin. Ya, semasa Anda mempunyai seorang leader, seorang downline pun Anda sudah kena jadi pemimpin. Jadi Anda tidak boleh lari daripada tanggungjawab Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau Anda masih tak mau lagi tak mau ke depan lagi, tak mau belajar lagi, tak mau buat lagi apa yang tadi saya cadangkan, so saya boleh tengok pasukan Anda memang tak boleh berkembang. Ya, so harap saya pengalaman dan pendapat saya hari ini kan akan bagi Anda sedikit iktibar atau sedikit idea macam mana nak mengembangkan pasukan Anda. Dan saya harap Anda semua berjaya dan kita jumpa di puncak kejayaan. Sekian, terima kasih. Saya pas balik bagi Jam. Okay, thank you Mr. Lim. Jadi sesi ini okey tak? Kalau okey boleh bagi saya 5 tak dalam chat box. Okey tak? Ada dapat info, dapat belajar, tolong bagi 5. Okay. Jadi sekarang ada sesiapa ada soalan nak tanya tak? Boleh buka mic atau tuliskan dalam chat box. Ada soalan berkenai dengan perkongsian Mr. Lim tadi? Ada tak? Boleh buka mic atau tulis dalam chat box kalau ada soalan. Okay, thank you semua juga bagus, perkongsian yang baik. Okay, tak ada soalan. Okay, jadi kalau tak ada soalan, memang sekali lagi berterima kasih atas perkongsian Mr. Lim. Sebab ini memang kalau nak saya katakan memang tidak boleh dapat di mana-mana lah. Sebab bukan semua leader boleh berkongsi dengan Anda. Okay, jadi tak ada soalan. Ya. Okay, kalau tak ada soalan, yes. Ada soalan tak? So saya harap kita punya sesi macam ni ya, kita bawa ramai lagi. Sebab memang kita ada meeting dekat kita punya center lah. Tapi kebanyakan downline kita tak boleh join kita kan, ataupun orang yang di luar daripada kawasan Sungai Tani kan, tak boleh join. So kalau boleh bawa mereka datang ke sesi macam ni untuk kita belajar lah, sama-sama kita belajar ya. Okay, so kalau tak ada apa soalan, saya mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada anda semua. Dan saya juga doakan agar kita semua akan cepat-cepat ya jadi sales master, auto sales master dan yang selebihnya yang ya. So kita semua berjumpa di puncak kejayaan. Selamat malam. Terima kasih. Okey, terima kasih Serious Master Mr. Lim. Okey, jadi jumpa di puncak kejayaan. Bye bye.